Assalamualaikum korang. Pertama sekali, aku nak ucapkan terima kasih kepada FS jika siarkan kisah aku ni. Ini pertama kali aku ceritakan kisah seram aku di FS. Okey, aku dikenali sebagai Ain. Cerita dia bila aku dan kawan aku tidur di rumah flat di Kepong. Nama flat tu biarlah rahsia. Jalan nak ke flat tu memang dalam dan gelap. Lepas tu, sebelah flat tu dia macam ada hutan-hutan. Masa tu, aku ikut kawan aku yang bernama Sarah tidur di rumah ibunya. Sebenarnya, dia tak duduk sekali dengan ibu dia. Sebab dia duduk dengan nenek dia. Tak tahulah sebab apa dorang tak duduk sekali. Mungkin ada sebab tertentu. Jadi, masa tu, si Sarah ni rasa macam nak pergi rumah ibu dia. Sebab nak jumpa ibu dia. Dah lama tak jumpa katanya. Dia pun suruh aku teman dia. Sebab tak berani pergi seorang. Aku pun minta kebenaran dekat ibu dan ayahku untuk teman dia pergi ke rumah ibu dia. Lepas minta kebenaran tu, aku pun dapat kebenaran ayahku. Kami pun ke sana dengan menaiki kereta dari Setiawangsa ke Kepong. Bila dah sampai tu, jalan dia memang gelap gila dan ada hutan-hutan. Tak lama tu, sampailah dekat flat ibu dia. Flat tu, dia macam ramai gila orang asing. Lagi-lagi orang yang berkulit gelap tu. Lepas dah sampai tu, masuk rumah dan salam ibu Sarah. Borak-borak kejap dan ibu dia pun ajak makan. Lepas habis makan tu, ingatkan nak terus balik. Tapi ibu dia ni suruh tidur dekat rumah. Jadi aku pun nak tak nak kenalah ikut juga si Sarah ni tidur di rumah ibu dia. Malam tu aku, Sarah dan ibu dia borak-borak dekat ruang tamu. Lepas tu, ibu dia ceritalah kisah seram yang ibu dia alami sepanjang dia duduk dekat flat tu. Ibu dia ni cerita yang hampir setiap malam ada bunyi benda-benda. Kadang bunyi guli lah, bunyi orang tolak barang lah, bunyi budak bermain tengah-tengah pagi pukul 2. Dan yang paling kerap sekali, bunyi tangisan wanita. Jadi, ibu dia ni pun pesan dekat aku dan Sarah. Malam nanti, kalau dengar bunyi perempuan menangis, pekakkan je telinga tu. Aku panggil ibu kawan aku ni ibu juga. Sebab mak dia sporting gila, suruh panggil dia ibu. Dan lepas tu, aku pun tanyalah, kenapa bu? Dan ibu dia kata, dekat flat ni memang hari-hari ada bunyi perempuan menangis. Mula-mula rasa macam tak percaya. Jadi aku buat endah tak endah jalah. Kisah seram tu bermula di sini. Aku dan kawan aku tidur dekat bilik lagi satu. Sebab flat tu ada 2 bilik. Bilik yang kita orang tidur tu memang kosong. Ibu Sarah tidur di bilik lagi satu. Aku dan Sarah masa tu tak boleh tidur. Jadi si Sarah ni, dia suka main game. Masa tu, dia main game ML yang popular waktu tu. Aku ni tak pandai sangat main game. Jadi, aku tengok jalan di YouTube. Tak lama lepas tu, dalam pukul 4 nak dekat pukul 5, aku dan Sarah terdengar bunyi tangisan seorang perempuan. Dan aku pun terus pandang kawan aku. Sebab dia macam relax je. Macam tak ada apa jadi. Boleh lagi habiskan game tu. Dah lah katil kita orang tu betul-betul sebelah tingkap. Memang kuatlah bunyi dia tu. Masa tu, hati aku memang berdebar-debar. Rasa macam nak lari, tapi kaki rasa berat. Jadi kejung je lah atas katil tu. Aku pun dah terdiam. Aku tutup handphone. Sebab aku takut dia datang dekat kita orang. Yang Sarah ni, dia masih dengan game dia.
Lepas tu, si Sarah ni dah habiskan game dia. Baru dia nak tanya, kau dengar kah bunyi tadi? Yang aku ni dah takut, yang dia ni boleh relax je. Yang kita orang peliknya, makhluk tu menangis, tapi dia menangis betul-betul macam dia lalu depan rumah tu. Lagi satu, memang tak dengar bunyi orang berjalan. Kak apa? Kalau dia manusia, dari jauh dah boleh dengar dia menangis dan boleh dengar dia berjalan. Ni langsung tak ada bunyi. Bunyi dia menangis tu memang seram. Macam nangis teresa-esa dan kuat gila. Dan tak lama lepas tu, kita orang dua pun lari pergi duduk dekat ruang tamu. Dan masa tu, Ibu Sarah ni keluar untuk solat subuh. Ibu dia pun tanyalah kita orang, kenapa duduk dekat luar ni? Kita orang nak cerita apa yang jadi. Dan ibu dia terus kata, tak apa, nanti lepas solat subuh kita cerita. Jadi, dah habis solat subuh, kita orang pun ceritalah apa yang kita orang dengar tadi. Ibu Sarah ni memang dah biasa dengar bunyi-bunyi itu, hampir setiap malam. Jadi, ibu dia tak kisah sangat. Dan habis cerita tu, kita orang pun rehat, nak tidur sekejap. Sebab malam tadi tak dapat tidur. Tengah hari baru kita orang balik ke rumah masing-masing. Dan sampai sekarang, aku masih boleh bayangkan lagi bunyi perempuan tu menangis. Itu je kisah seram aku yang pernah aku alami. Terima kasih korang sebab dengar cerita aku ni.